Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Guys, cerita hari ni memang sangat mind-blowing. Nina akan ceritakan tentang sebuah kes jenayah yang langsung tak masuk akal. Yang Nina tak boleh terima tu sebab benda tu kecil je, diorang dah terinspirasi untuk jadi seorang pembunuh tau. Korang tahu tak sebab apa dia jadi pembunuh? Sebabnya dia tak suka hari Isnin. Dan sebab tu jugalah dia tembak orang sesuka hati dia dan sikit pun dia tak rasa menyesal tau. Dia rasa lagi happy sebab hari Isnin dia dah tak boring lagi dah. Okay, Nina tak nak panjang-panjang lagi, so without wasting any time, let's get started. Boleh dikatakan semua orang suka weekend dan tak berapa suka weekday, terutamanya kalau hari Isnin. Tapi kalau negeri Kedah, Kelantan, Terengganu dengan Johor, of course lah diorang ni takkan suka hari Ahad. Sebab apa? Sebab pada hari itulah bermulanya hari kita kena kerja, kita kena pergi kelas dan macam-macam lagi. Tapi korang jangan macam tu tau. Sebabnya setiap hari tu ada rezeki yang kita tak tahu. So jangan mengeluh. Tapi disebabkan ada seseorang ni dia tak suka hari Isnin guys, jadi hari Isnin tu dia tukarkan jadi hari yang menyeronokkan, iaitu untuk bunuh orang. Pembunuh tadi tu adalah seorang gadis yang bernama Brenda Ann Spencer yang lahir pada 3 April tahun 1962. Jadi cerita ni dah jadi lama dah lah. Jadi Brenda ni dia berasal daripada San Diego, California. Dia sebenarnya memang tak suka hari Isnin tau, tapi dia buat sesuatu supaya dia suka pada hari tu. Jadi dia buat apa? Dia bunuh orang. So hari Isnin dia tu telah bertukar menjadi hari yang paling menyeronokkan bagi dia. Kalau korang nak tahu, Brenda ni baru usia 16 tahun tau. Masih lagi remaja, bukannya orang dewasa yang buat kerja gila. Tapi dia telah mengambil nyawa 2 orang dewasa dekat sebuah sekolah rendah Grover pada 29 Januari tahun 1979. Okey, Nina cerita sikit dah tentang latar belakang Brenda ni. Brenda tinggal dengan ayah dia yang bernama Wallace setelah mak dengan ayah dia bercerai. Tapi kehidupan Brenda memang agak susah pada masa tu. Dalam rumah diorang memang tak ada apa-apa perabot melainkan ada satu tilam je. Itu pun tilam untuk diorang ni tidur. Ayah Brenda ni pula memang seorang yang kaki minum arak tau. So memang sangatlah tak membantu. Tak lama kemudian mak Brenda ni kahwin dengan lelaki baru. Lepas mak dia kahwin dengan suami dia yang baru tu, mak Brenda ni memang dah tak peduli langsung pasal Brenda. Dia tak ambil kisah kau nak hidup ke, kau nak mati ke, kau nak makan ke, kau sakit ke, lantak kau lah, aku tak nak ambil tahu. Mungkin disebabkan keluarga Brenda memang adalah sebuah keluarga yang bermasalah. Jadi Brenda ni jadi seorang yang kuat protes dan suka timbulkan masalah. Dekat sekolah, Brenda ni memang suka cari pasal dengan student yang lain. Bukan tu je, Brenda memang suka tidur dalam kelas dan dia tak suka dengar cakap cikgu-cikgu dia. Jadi dekat sekolah ni dia macam suka hati akulah, aku nak buat apa, dan digambarkan sebagai seorang student yang keras kepala. Sebenarnya Brenda ni pernah cuba untuk tamatkan riwayat hidup dia sendiri guys. Dia pernah makan pil yang berlebihan and then dia minum arak ayah dia tu dengan banyak, so supaya dia mabuk. Tapi itulah, even dia cuba tamatkan hidup dia tapi dia gagal. Disebabkan dia ni dah try banyak kali untuk bunuh diri tapi gagal. So dia jadi macam lagi stres tau. Dia rasa diri dia adalah seorang yang gagal, yang tak boleh buat apa-apa pun. Nak bunuh diri pun gagal juga. Dan dikatakan juga Brenda ni suka memburu burung dekat kawasan rumah dia. Satu hari tu dia kena tangkap dengan cikgu sekolah dia sebab dia pecahkan tingkap sekolah dengan menggunakan pistol. Tapi Brenda katalah dekat cikgu dia, saya pecahkan tingkap sebab saya nak memburu burung, bukannya saya nak buat apa-apa pun. Bukan tu je tau, setahun sebelum tu dia pernah buat masalah dah. Dia pernah buat perangai dekat sekolah yang mana dia pernah tembak bangunan sekolah dia tau. Jadi bila dia pecahkan tingkap menggunakan pistol, of course lah cikgu dia ni akan jadi macam takut dia akan buat benda yang pelik-pelik. Disebabkan Brenda ni boleh menimbulkan bahaya kepada orang lain, jadi dia telah diletakkan di bawah jagaan polis. Pihak polis pernah jugalah bagi cadangan dekat dia dengan ayah dia, kata sepatutnya Brenda ni dapatkan rawatan psikiatri. Yelah, dari perangai dia tu nampak macam dia ni dah tak boleh kontrol diri, and then dia dah beberapa kali nak cuba untuk tamatkan riwayat hidup dia. So dia patut dapatkan rawatan psikiatri. Dan jumpa doktor psikiatri ni adalah solution yang terbaik. Tapi ayah Brenda ni memang tak setuju sebab dia tak nak anak dia masuk ke hospital gila. Dia kata dia boleh handle anak dia, jadi kalau anak dia murung ke, anak dia stres ke apa, dia akan jagalah. So jangan masukkan anak dia dekat hospital gila, dia tak nak. And then pada Christmas 1978, Brenda ni minta hadiah Christmas dekat ayah dia, iaitu sebuah radio. Tapi lain pula yang dia dapat guys. Ayah dia bagi senapang dan 500 peluru sebagai hadiah Christmas. So bagi Brenda pada masa tu, dia fikir okey, ayah aku bagi senapang ni macam nak suruh aku bunuh diri je, macam tu lah. Sebab itu apa yang dia fikir. Pada 29 Januari tahun 1979, hari tu hari Isnin, pagi tu Brenda rasa macam dia tak berapa sihat sikit. Kebetulan pada masa tu ayah dia tak ada kat rumah, tak tahu ke mana. Jadi Brenda ni rasa boring, dia pun tak tahu nak buat apa. Jadi dia pun ambil lah senapang yang ayah dia bagi dekat dia, dan dia nak buat sesuatu dekat sebuah sekolah Grover, Cleveland. Sekolah tu memang tak jauh daripada rumah dia. Jadi dekat rumah dia tu dah boleh nampak
nampak dah sekolah tu. So dia pun duduklah dekat tingkap rumah dia tu sambil pegang senapang, and then dia perhatilah gerak-gerik student pada masa tu. Kemudian dia ternampak guru besar sekolah tadi tu yang bernama Burton yang tengah buka pagar sekolah nak bagi student masuk. Masa tu kan Brenda ni dekat tingkap dia, dia pun aim lah melalui senapang dia tarik picu senapang tu, and then dia tembak dari tingkap rumah dia tau. Bukan tu je, dia tembak semua student yang ada kat situ, termasuklah guru besar tadi. So siapa je dekat situ semua dia tembak. So apalagi kelam kabut lah student dengan cikgu yang dekat situ. Hasil Brenda tembak selama 20 minit, seramai 8 orang student telah cedera, termasuklah seorang polis. Bukan tu je, guru besar tadi tu pun kena tembak, termasuklah seorang penjaga yang bernama Mat. So diorang pada masa tu cuba selamatkan student-student yang lain, tapi akhirnya diorang berdua meninggal sebagai hero. Student tak ada yang meninggal, cuma ada yang cedera je. Masa tu ramai polis yang datang untuk selamatkan keadaan. So polis telah menggunakan polis sampah untuk jadikan perisai untuk melindungi pelajar-pelajar situ. Lepas tu Brenda ni pun sembunyi dekat rumah dia selama 6 jam sebelum dia kena tangkap. Tapi dia sempatlah call wartawan. Dia cakap dekat wartawan tadi tu, dia buat macam tu sebab dia tak suka hari Isnin. Lagipun dia nak hari Isnin tu adalah hari yang membahagikan dia, bukan hari yang membosankan. Lagipun dia kata tak ada siapa pun suka hari Isnin. Lepas tu dia sambung lagi, dia kata dia kena end call sebab dia nak sambung tembak orang lagi. Gila. Dikatakan Brenda telah melepaskan sebanyak 30 das tembakan dekat sekolah tadi. And then polis pun hantarlah perunding untuk berbincang dengan Brenda supaya dia serahkan diri dia. Tapi Brenda ni tak nak bagi kerjasama langsung. Korang tahu tak dia cakap apa? Dia ugut polis, dia kata dia ada senapang. Kalau diorang ni paksa untuk dia keluar dari rumah, dia akan keluar dan tembak orang ramai. Dia kata juga yang dia tembak budak-budak tu sebabnya student ataupun budak-budak sekolah rendah ni adalah target yang mudah untuk dia tembak. So maksudnya dia tembak tu secara suka-suka hati dia je. Selama 6 jam polis cuba untuk berunding dan bercakap dengan Brenda. Akhirnya Brenda ni mengalah dan menyerah diri. Lepas perunding tadi tu janji nak bagi dekat dia Burger King Whopper. So okey, dia menyerah macam tu je. Akhirnya Brenda berjaya ditangkap dan dia telah dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Permohonan dia untuk dibebaskan pun ditolak berkali-kali oleh pihak mahkamah. Jadi dikatakan akan ada pembicaraan dia lagi untuk dia memohon dibebaskan pada tahun ni bulan 9. Pada tahun 1983 sekolah yang ditembak tadi tu telah ditutup, termasuklah beberapa buah sekolah yang ada dekat bandar tu juga. Sebabnya dikatakan pendaftaran untuk masuk ke sekolah-sekolah yang ada dekat sana telah berkurang selepas kejadian menakutkan tadi tu terjadi pada tahun 1979. Yelah, mak bapak mana tak takut kan nak daftar anak dia dekat sekolah situ kalau dah tahu ada pernah kes kejadian tembak-tembak dekat situ kan. Of course ada orang takut. So diorang pun memilih untuk daftarkan anak-anak diorang dekat sekolah luar bandar. Okay guys, itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Nina harap korang suka dengan cerita yang Nina sampaikan pada hari ini. Kalau korang belum lagi subscribe channel Nina, jangan lupa untuk subscribe, turn on notification supaya korang tak terlepas dengan video-video yang Nina akan upload pada masa-masa yang akan datang. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi in next video. Bye bye. Assalamualaikum.